A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api, di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Bila kita nak tadabbur, biasanya amat membantu kalau kita tahu latar belakang. Sebab tu appreciate Quran ni tak dapat lari daripada mengetahui sedikit sebanyak sirah yang berlaku di sekitar surah itu. Kalau kita tak kenal, apa kaitan dengan isteri dia ni? Isteri ni kenapa ni? Tiba-tiba je cerita ni. So mungkin feeling dia kurang dan kita nak ambil pengajaran tu pun akan terbatas. Cerita ni memang surah ni tak lain tak bukan pasal Abu Lahab dan juga isteri dia. First, kita kenal tak siapa Abu Lahab ni? Now, siapa Abu Lahab? Kita kenal dia sebagai musuh Nabi SAW. Kita kenal dia sebagai penentang dakwah masa Nabi berdakwah. Tu paling basic lah. Rasanya macam tak ada orang yang tak tahu at least that much. Beberapa fakta lain, Abu Lahab ni quite interesting. Dia suami isteri yang bersama-sama lah dalam memusuhi Nabi ni. So kalau kita tanya pula, apa contoh-contoh kisah yang kita pernah dengar yang Abu Lahab buat? Sebab apa kenapa kita tanya soalan ni? Sebab Abu Lahab ni dapat special treatment dalam Quran. Tak ramai orang yang disebut secara direct Muhammad ni kecuali siapa je yang kita boleh petik. Kalau of course Nabi-Nabi of course banyak yang disebut namanya lah. Tapi kalau yang cakap pasal musuh yang mungkin kita boleh teringat Abu Lahab. Sebab Abu Jahal yang kita sebut dalam semalam pun nama dia tak disebut. Yang disebut ialah orang yang melarang solat. Dan orang yang tahu kisah tu baru tahu, oh ini cerita pasal Abu Jahal. Tapi Allah tak sebut namanya. Orang yang disebut spesifik macam ni tak ada orang lain dah ni. Exactly namanya disebut tak ramai. So yang mungkin kita tahu Firaun dan Abu Lahab yang dapat status sebegitu dalam Quran sampai disebut sebiji, mesti jahat dia lain macam kan. So apa yang dia buat apa yang dia buat? Abu Lahab ni kalau kita tahu kisah Nabi SAW berdakwah kepada mula-mula dia banyak berdakwah kepada orang masyarakat Mekah lah. Dan of course masa dakwah yang awal tu lagi, bila Nabi SAW naik atas Bukit Safa kan, bila Allah SWT bagi wahyu kan, fasda' bima tu'mar dan sebagainya, ayat yang menandakan Nabi kena declare terang-terang dakwah sudah 3 tahun dakwah secara rahsia. So Allah turun ayat kata sekarang kau jangan rahsia-rahsia dah, kena cakap kat semua orang. So Nabi naik atas bukit tu dan start berdialog di atas bukit Bukit Safa. Dan individu yang kita tahu dalam kisah tu yang memang direct bangkit dan kutuk dan apa semua tu Abu Lahab lah kan. Untuk ini kau panggil dan sebagainya. Dia memang dari awal karakter yang dikenali dari awal memposisi secara direct secara verbal, secara direct. Selepas tu pula Nabi SAW bila dah tak tahu nak pergi mana dah dalam masyarakat Quraisy tu pergi cuba target kemah-kemah haji. So kita tahu haji ni bukan, maknanya haji ni daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Cumanya kita tahu dah korup lah cara dia pergi buat tawaf apa semua tu dengan berhala dan sebagainya tu. Cumanya masih datang orang dari luar. Masih Nabi SAW pergi kepada kemah-kemah haji, masuk dalam satu kemah contohnya bagi dakwah. So Abu Lahab ni akan ikut belakang. Lepas je Nabi keluar, dia pula masuk kan. Kalau saya bahasakan bahasa kita minta maaf lah semua tu anak saudara aku tu kan, dia tu tak betul sikit gila kan. So abaikan je lah apa dia cakap So itu contoh-contoh dialog yang dia bawa Dan kalau kita sebagai audience ada orang cakap something dengan ajaran yang kita pun tak familiar, tiba-tiba orang datang lepas tu pak saudara dia kan, memang pak saudara dia kata sorry anak saudara aku tu kepala tak betul sikit dan sebagainya. So siapa yang kita percaya mungkin. So itulah apa yang berlaku, contoh-contoh yang menyebabkan dakwah Nabi SAW tu sukar diterima. Sebab ada individu yang secara teorinya kenal Nabi, mengata Nabi itu tak betul dan sebagainya. Seterusnya apa pula yang isteri dia buat? Sebab isteri dia pula pun di-indicate secara agak direct walaupun tak disebut nama So isteri ni pun samalah kan, 2 kali 5 kalau kita kata dalam konteks directly lawan dakwah, directly menyakiti Nabi, directly menyebar fitnah dan sebagainya. Itu jenayah yang dia buat Tapi kita tahu tak dia ni kategori apa? Orang kategori apa Kalau kita nak gambarkan, visualize
Ni set-set mana So kita tahu ni bangsawan, hartawan, orang yang kaya kan, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Isteri dia pula samalah. Isteri dia ni pun ada kebanggaan-kebanggaan tertentu termasuk salah satunya dia ada rantai yang amat special macam necklace yang memang jadi kebanggaan dia. Dan benda-benda ni sebenarnya bila kita tahu dan kita cuba bayangkan ketika itu bila dia kutuk Nabi apa semua tu dengan benda yang semua orang tahu dia amat bangga lah. Macam dia ada rantai yang amat berharga tu. Bila kita tahu info-info ni, walaupun macam kita kata penting ke info tu, bila kita tahu info tu baru kita akan terasa impactnya ayat-ayat tadi. Sebab Allah address semua benda-benda tu, yang benda yang menjadi kebanggaan dia orang, yang menjadi benda yang ialah dia orang portray, dia banggakan dan semua tu, Allah bagi gambaran yang sebaliknya, totally sebaliknya. Sebab tu ada cerita pasal tali yang kita akan tengok nanti. Okey, itu gambaran-gambaran siapa mereka. Apa balasan yang Allah sebut specifically dalam ayat-ayat 5 ayat tadi dalam surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. So kita akan pergi ayat per ayat secara direct untuk kita tengok apa yang Allah cakap kepada sebagai balasan mereka.